Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم يا رسول الله وما داء الأمم الأشهر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغت والتحاسد حتى يكون البخي أو كما قال راوي إمام الحكيم. Yang dihormati tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya kasihi sahabat-sahabat Murtada TV, yang atas kesetiaan dan pengorbanan mereka dapat sama-sama kita live lagi sekali pada malam ni. Ni malam yang ke berapa pun saya tak tahu, kira cilah kot, malam yang 5 kot. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepala kepada kita semua insya-Allah. Baik tuan-tuan, pertamanya minta tuan-tuan maklumkan sama ada di tempat masing-masing clear ke tidak. Minta update sikit daripada mana tuan-tuan, dan kawasan masing-masing macam mana. Tuan-tuan sebut je daripada kawasan mana. Contoh macam ni, Padang Serai, Allahumma salli Samad, Melaka clear alhamdulillah. Jadi bantu untuk kita sama-sama menumpang manfaat. Sama kita ni banyak ni orang-orang hebat. Abang Nik Gerila, Nabilah Abdullah, Muhammad Ali Fikri, Marina Mokhtar, Hazian Ishaq, Siti Rokiah, Surhumati Ina Ahmad, Rizwan, Nur Amirah Muhammad Kamil, Muhammad Syarul Ayub, Urus Ali, Nur Amirah, Fakruddin, Amirul Fitri, Kota Je, Embal, Kota Embal, clear. Air Hitam Citra clear, Mersing Johor clear, Kota Baru clear, Bandar Baru Kedah clear, Kuala Terengganu clear, alhamdulillah. Al-Ustaz pun clear. Kuala Baru Kok Diang, alhamdulillah. Kalau boleh ustaz tukar background. Alamak, background depa buat warna hitam, no. Dah lah tuan pun tak apa nak cerah noh. Tak apa insya-Allah nanti saya akan minta depa buat insya-Allah. Sebab hari ni banyak urusan di rumah, jadi tak sempat. Saya main tadi pun dah pukul 7.45 terus solat dan makan sekejap terus live ni, tak sempat nak atur insya-Allah. Lepas ni kita cuba aturkan yang terbaik, mudah-mudahan. Baik, sambil-sambil kita duk check line okey ke tidak. Sungai Petani pun clear alhamdulillah. Boleh tak tuan nak minta jasa baik semua macam biasa untuk bantu untuk share dan tag kawan-kawan yang lain, agar mudah-mudahan daripada 180 orang ni kita boleh buat malam ni 300 orang insya-Allah. Astana clear, Parit Buntak clear, Kota Jempal, Kelantan clear. Kitab ready, masya-Allah, alhamdulillah siapkan kitab, subhanallah. Kuantan clear, Sungai Petani pun clear. Line clear, layang-layang, Keluang, Johor pun clear, subhanallah. Baik, bantu untuk kita share dan kita tag kawan-kawan, dan ataupun tuan-tuan buat share di copy link dan hantar kepada grup WhatsApp masih kawan-kawan dan adik-beradik yang lain. Sebab kan macam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semalam ada ramai yang duk message. Dia berkata, Ustaz, alhamdulillah kami dapat mengaji daripada grup-grup WhatsApp. Baru saya tahu sebenarnya grup WhatsApp ni peranannya daripada duk jual tapawai, duk mengumpat orang, duk membawang semata-mata, ada juga ruang untuk kita jadikan tu sebagai platform untuk penyebaran dakwah. Sebab tu hari ni kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab dia, kitab Allahumma salli ayyuhal walad. Ilmu ni dia macam pisau. Ilmu ni dia macam pisau. Sama ada kalaulah ilmu itu digunakan, teknologi ni macam pisau. Teknologi ni macam pisau. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Allahumma salli ayyuhal walad ataupun kitab Ar-Risalah Al-Walidiyah, disebutkan bahawa dia kata teknologi ni kalau digunakan pada benda kebaikan maka akan dapat pahala ke atas dia.
Dan sebaliknya kalau digunakan pada barang yang mudarat, maka dia akan jadi benda mudarat. Macam pisau lah. Pisau guna potong bawang, pisau tu digunakan potong daging, memudahkan untuk memasak dan sebagainya, maka berpahala sebab harus penggunaan pisau tersebut. Tapi pisau yang sama digunakan untuk cucuk orang, buat nanya ke orang, buat zalim kata orang, maka akan dicatatkan sebagai satu kejahatan daripada alat yang sama pada penggunaan yang berbeza, function yang berbeza. Maka sama dengan teknologi, kalau tuan-tuan gunakan teknologi yang ada tangan pada kita ni, telefon yang kita ada ni digunakan untuk penyebaran benda yang baik. Fasa-fasa hari ni orang semua tengah panik tuan-tuan. Seluruh dunia, bukan kata Malaysia, seluruh dunia sedang diuji dengan macam-macam masalah. Yang bisnes jatuh, yang meniaga tak boleh meniaga, yang peniaga pasar malam habis tak boleh nak buat apa, yang buka kedai makan tak boleh nak walk in dan sebagainya. Maka dalam keadaan Allahumma salli ala Muhammad, dalam keadaan orang duk panik, kita pula duk tambah lagi panik, duk sebarkan berita-berita yang tak betul, sebarkan benda-benda yang boleh mengundang kepada fitnah. Maka kita bimbang nanti di hadapan Allah, dalil yang kita akan bawa pun benda-benda yang datangkan dengan jalan-jalan fitnah. Maka sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, mau tidak mau hari ni carilah ruang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segi masa, dari segi tenaga, dari segi Allah SWT ilmu, dari segi kemampuan yang apa yang pun kita ada, dengan jalan-jalan yang bermanfaat insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah, sikit lagi 227 orang ni tolong bantu untuk share dan hantar kepada grup-grup WhatsApp kita yang lain untuk mereka juga dapat manfaat. Mudah-mudahan alat teknologi yang ada di tangan ni dijadikan sebagai satu alat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, line putus pula. Alamak. Kenapa line putus Kak Jamalih Rahmat? Bil telefon tak ada bayar ke apa ni? Tak ada. Kalau line tak clear, minta telefon jiran sebelah, minta dia buka hotspot. Pakai yang jiran sebelah punya line pun rasa insya-Allah okey. Cuba usahakan Kak Jamaliah minta line bagi ni, line clear. Line putih sikit lagi naya Kak. Orang dah habis mengaji kitab Kak duk sangkut tu lagi. Okey baik. Kita akan menyambung. Okey baik tuan, untuk selepas daripada ini minta maaf kita tak mampu untuk nak buat 2 sesi disebabkan apa? Satu sekatan lah. Sekatan jalan yang agak straight. So saya pun tak boleh nak ulang-alik sangat. Takut ada kebimbangan melibatkan isu keselamatan lah. Jadi bila kita bincang dengan tim studio kita, kita buat dalam satu sesi kita buka 2 kitab terus. Dalam satu sesi kita baca kitab fiqh sekejap dan kita akan baca juga kitab hadis. Jadi perbincangan kita dalam sejam setengah insya-Allah, mudah-mudahan. So tadi kita mula lebih kurang dalam 8.30 lagi ke 9 kalau ke 10 kita akan berhenti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita menyambung bacaan kitab kita pada bahagian yang ketiga. Pada bahagian yang ketiga, recap sikit, kemarin kita dah belajar berkaitan tentang pentingnya kalimah la ilaha illallah. 2 hari yang lepas kita belajar tentang Allahumma salli ala Muhammad, tentang rukun iman. Pada perbahasan yang pertama sekali pada hari 2-3 hari yang lepas, 2 hari yang lepas kita bahas tentang rukun Islam. Ini masuk pada fasal yang bahagian yang ketiga. Qala musannif rahimahullah taala, amin amin ya rabbal alamin. Baik. Kitabun taharah. Bab 1 daripada bahagian 3. Yang pertama adalah berkaitan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkaitan taharah. Yakni apa makna taharah? Yakni bersuci. Okey, dalam bab 3 ini dipecahkan dengan beberapa tajuk. Dalam bab 3 ni dipecahkan dengan beberapa tajuk. Nanti kita akan bincangkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman yang baik. Baik, yang pertama dalam bab kitab taharah kena faham. Dalam bab bersuci ini kenapa perlunya dalam keadaan bersuci? Kena tahu dulu apa makna yang disebut dengan kitab. Diambil daripada masdar. Masdar ni asalnya daripada katbun. Yakni mengumpulkan. Semalam kita dah bahas dah apa perbezaan di antara suhuf dan juga mashaf. Suhuf ni adalah helaian-helaian. Mashaf ni dah dihimpunkan. Maka kitab pun adalah, katbun ni adalah kita menghimpunkan semua, maka dijadikan sebagai kitab, benda yang lengkap untuk kita baca. Kalau selai tak panggil kitab.
Kalau hanya helaian macam ni. Ni helai-helaian ni dia tidak panggil kitab, dia tak panggil juga mushaf, dia panggil dengan suhuf ataupun kertas-kertas yang berbentuk sekeping. Tetapi bila kertas yang macam ni, nota yang banyak saya gabungkan, maka dijadikan dalam bentuk buku, maka itu baru disebut sebagai kitab. Itu secara ringkaslah untuk kita faham. Disebut kitab kerana di dalamnya terkumpul perbahasan-perbahasan tentang sesuatu permasalahan ataupun ilmu. Termasuklah novel ke apa segala mana daripada satu cerita dihimpunkan, maka kita faham itu adalah penceritaan. Kalau dicerita saja, dia kata Ahmad naik basikal, so kita tak tahu penyataan tersebut ke mana, maka dia tidak lengkap, maka tidak disebut sebagai pengumpulan ayat yang lengkap. Jumhur fuqaha Bismillah. Minta maaf. Baik, jumhur daripada kalangan fuqaha. Tuan-tuan kena bezakan. Ada fuqaha, ada muhaddis, ada mufassir. Apa perbezaannya? Kalau muhaddis adalah ulama ataupun ikhtisas ataupun ahli dalam bidang hadis. Mufassirin adalah ahli-ahli dalam bidang tafsir. Kalau kita sebut kasih bawah, orang yang alim dalam bab nahwu saraf. Adapun bila disebutkan dengan fuqaha, adalah himpunan daripada kalangan orang-orang yang pakar ataupun ahli dalam bidang fiqh. Maka disebut jumhur. Jumhur ni apa? Sepakat daripada kalangan fuqaha ketika menulis atau menyusun hukum hakam fiqh akan memulakan dengan tajuk taharah. Maka para ulama fiqh mereka menyebut kebiasaannya. Sepakat daripada kalangan para fuqaha, ulama-ulama fiqh ini, kalau menulis dalam berkaitan hukum hakam fiqh, berkaitan hukum hakam fiqh, maka akan memulakannya dengan tajuk taharah. Ini tajuk bersuci. Sebab apa dimulakan dengan bersuci? Kerana taharah adalah syarat supaya solat yang merupakan tiang agama. Sebab syarat sah solat mesti dalam keadaan berwudu. Tuan-tuan jangan buat lolak. Tuan-tuan pergi angkat takbir sempoi punya Allahu Akbar. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia baca sampai habis. Waladdallin. Amin. Dia baca surah apa semua, habis bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu habis baca doa apa semua, makmum dia kata, ni mana adik? Lama tak pernah tengok pun kau ni. Dia kata, saya baru balik daripada Mesir. Saya baru balik daripada Jordan, baru balik daripada Madinah. Oi, mengaji di sana? Ya, mengaji di sana. Baca sedap noh. Dia kata, alhamdulillah lah, boleh sikit-sikit baca sedap. Ni tara semayang tak ambil semayang ni tak ambil wuduk ni. Kalau ambil wuduk lagi sedap. Maka jam. Maka solat tidak diterima. Sebab apa tidak sah? Sebab tiang agama dalam solat, tetapi syarat kepada kunci nak solat, anak kunci kepada solat mestilah ambil wuduk. Betul, wuduk ni benda yang para ulama, jumhur daripada kalangan ulama menyebut benda pertama bila membincangkan soal hukum hakam, mestilah diletakkan berkaitan. Yang pertama permulaannya adalah berkaitan taharah. Kerana benda itu sangat penting. Dan rukun terpenting setelah syahadah, yakni menjadi sah taharah, juga adalah mukhaddimah kepada semua hukum hakam. Baik, maksudnya gini. Bila dalam keadaan kita nak meletakkan kita di dalam keadaan yang bersih, nak bersih itu mestilah bermula dengan cara bersuci. Contohnya pada yang lelaki ketika mana pada perempuan, contohnya bila datangnya haid ataupun nifas, ataupun istihadah, dalam keadaan yang keluar darah uzur syar'i ini, maka dalam keadaan macam mana nak sucikan balik? Adakah cukup dengan basuh pada tempat yang kotor? Tidak, dia mestilah ada cara penyucian dia. Contoh kalau datangnya haid, bila dah cukup tempoh dan kering, maka apa yang dia kena buat? Dia kena mandi wajib. Mandi wajib ni bukan kena 2 jam, 3 jam. Ramai orang silap faham.
Ramai orang dia kata, oh ustaz nak mandi wajib ni kena lama. Tak perlu lama dan tak perlu banyak ayat. Ini kadang-kadang mandi tuan-tuan macam dengan nak mandi mayat punya lama ni tu. 5 minit tak keluar lagi bila ayat. Kecut jari-jari ni. Janganlah. Itu boleh berlaku pula dalam perbahasan bab pembaziran. Mandi lama-lama, shampoo 2 kali, gosok gigi sampai 3-4 kali gigi dah 400 batang langsung kan. Maka dalam bab ni tolong hati-hati. Ramai kadang-kadang yang kita tengok, janganlah mandi sampai tahap peringkat kambing pula. Masuk-masuk, buh ayak kena 2-3 detik dia keluar. Jangan seperingkat macam tu. Ambil dalam keadaan yang paling baik, duduk di antara tengah-tengah. Jangan terlalu sekejap dan jangan terlalu lama. Jangan wujudkan pembaziran. Maka disebut dalam kitab Al-Mu'tamad, maka jumhur daripada kalangan fuqaha apabila membincangkan soal hukum hakam, pertama yang paling perlu adalah perbahasan berkaitan taharah. Baik, kenapa tajuk taharah selalu didahului? Kenapa tajuk taharah dalam perbahagian kitab fiqh ni, kenapa diletakkan dia yang paling awal? Baik, di sini disebut, antara hikmahnya juga ialah Islam sangat menggalakkan umatnya sentiasa bersih dan suci, sama ada zahir ataupun cara batin. Baik, kenapa perlu banyak bersuci ni? Kenapa perlunya tajuk taharah? Disebabkan Islam ini adalah agama yang cantik. Allah itu cantik dan Allah suka pada kecantikan. Kita belajar daripada kecil lagi. Duduk di tadika, duduk di pasti, duduk di sekolah mana-mana pun kita dah belajar satu hadis namanya an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Maka syarat nak membersihkan diri, maka melalui penyucian dia yang kita akan belajar nantinya. Dan kalau kita tengok macam mana hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat bagaimana pentingnya taharah ataupun dalam bab penyucian. Sama ada mungkin dengan cara berwuduk ataupun dengan cara mandi ataupun dengan cara tayammum. Kenapa? Cuba tengok ketika berlaku permulaan daripada wabak COVID-19. Permulaannya di satu daerah di negara China namanya Wuhan. Bila semalam kita bincang tentang Wuhan. Ada perbezaan Wuhan, Wuhan. Ni 3 beza. Waham, waham mim di belakang, waham tutup mulut, waham adalah sangkaan-sangkaan kecil. Aku rasa mungkin dia tak berat sangat, dia sangkaan-sangkaan yang kecil. Zon baru sangkaan yang besar. Aku rasa confirm lah memang dia lah. Kalau waham, aku rasa mungkin dia atau mungkin tak kot. Aku tak confident lah 10% dia. Tapi kalau wahan, nun, wahan adalah penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan kepada dunia dan takut kepada mati. Yang ketiga, Wuhan. Wuhan adalah salah satu daerah di negara China yang dikabarkan di situlah permulaan daripada wabak COVID-19. So bila berlakunya hebahan berkaitan COVID-19 di Wuhan, maka di antara respon awal daripada pihak kementerian di China adalah dia minta agar kerap basuh tangan. Sebab bukan semua orang ada kemampuan untuk beli hand sanitizer. Bukan semua orang ada kemampuan untuk beli hand sanitizer. So apa yang berlaku? Kementerian Kesihatan China keluarkan arahan agar kerap basuh tangan. Baik, tuan-tuan, yang pertama kena faham, dalam Islam ketika kita mengambil wuduk, bukankah di antara salah satu rukun daripada anggota wajib wuduk itu adalah basuh tangan? So Islam secara teknikalnya, Islam dah ajak ni 1400 tahun yang lepas bagaimana kaedah untuk bersuci, dan hari ni barulah sains muka kalut depa buat keluar. Baru ni saya tengok ada satu video yang dia katakan cara nak basuh tangan yang paling elok adalah dengan cara baca lagu Happy Birthday to You 2 kali. So dia nak bagi tafsiran, kata basuh tu kalau takat pitut ayak betul, dia kata tak boleh, dia kata virus tak mati. Tapi cara dia kata nak bagi betul-betul tangan ni bersih, guna sabun apa semua tu tak apalah. Mesti dengan harakatnya macam baca lagu Happy Birthday. Baik, contoh macam ni, kita pun pergi kat pipe ayak,
Kita baru balik daripada jauh ni. Kita pun ambil sabun bos semua, basuhlah tangan. So duduk di singki tu, mula daripada buka ayat tu kita dah happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Dia baca tu ulang 2 kali. Lebih kurang dalam saya try buat lah. Walaupun merapu pi beda nak pergi cuci tangan kan. Happy birthday to you, lebih kurang dalam 20 ke 25 saat lah. Tempoh nak lagu happy birthday tu. Maka 1400 tahun lepas dah Islam dah ajak, Nabi SAW dah ajar dalam cara berwuduk. Maka hari ni barulah depa kalut nak ajak cara macam mana kaedah yang berwuduk. Sehingga kan kalau kita tengok di Uighur, kebanyakan daripada kalangan orang bukan Islam hari ni banyak yang sedang memenuhi masjid-masjid. Untuk apa? Belajar cara berwuduk, belajar cara semayang. Kebanyakan mereka tak masuk Islam. Tapi mereka ikut apa yang Islam buat. Daripada berwuduk, solat, baca doa dan sebagainya. Mereka mula ambil iktibar. Sebab tu kita hari ni, kalau tanya saya, apa tip yang paling baik dalam fasa wabak yang tak perlukan modal, adalah tuan-tuan kerap berwuduk. Kentut ke, kencing ke, berak ke, cepat-cepat pergi cover. Untuk apa? Untuk berwuduk. Jangan duk tangguh-tangguh, jangan duk ni apa semua, disebabkan berwuduk itu ada power yang sangat hebat. Wuduk tu power yang sangat hebat. Sebab tu kerap berwuduk. Saya waktu musafir, 2 minggu lepas saya terpaksa ada trip yang tak boleh nak batal lah. Jordan, Turki, termasuk Palestin, Israel dan juga Greece, antara negara yang kita pergi. So bila kita tengok waktu tu pula dalam keadaan yang agak kritikal, so apa yang kita buat adalah saya maklumlah pada semua tim, saya kata satu je, pastikan dalam keadaan macam mana pun, baik hook atau baik crook, kena dalam keadaan berwuduk. Baik, alhamdulillah bersama kita juga Kak Ina Saimin, bersama kita Kak Hera Helmi, Mami Hera pun ada, masya-Allah. So pastikan agar kerap berwuduk. Sebabkan satu, yang tu memang Islam suka. Allah Subhanahu Wa Taala suka pada orang yang bersih dan orang yang cantik. Nak cantik ni di antara perbanyakkan dengan berwuduk. Usahakan baik hook atau baik crook dalam keadaan berwuduk. Makna dan kepentingan taharah. Dari segi bahasa, taharah bermaksud suci dan bersih. Yang pertama, taharah ni apa dia? Bermaksud suci dan bersih. Dari segi syarak pula, ia bermaksud suci dan bersih daripada najis ataupun hadas untuk membolehkan mengerjakan ibadah seperti salat dan sebagainya. Baik, bagaimana pula bersuci daripada hadas? Ada beberapa kaedah. Ada 3 cara nak bersuci daripada hadas. Yang pertama, mengambil wuduk. Daripada hadas kecil, dengan cara apa? Dengan nak selesaikan hadas tersebut dengan cara ambil wuduk biasa aja. Baik, anggota wuduk yang wajib berapa? Yang pertama adalah muka, anggota wajib. Yang kedua adalah tangan daripada sini sampailah pada siku. Yang ketiga, di antaranya basuh sebahagian daripada ni rambut dia nak kepala ni. Dengan disebut dalam riwayat bahasa mudah seminima adalah 3 helaian. 3 helaian. Janganlah kita kadang saya tengok ada orang yang dia ambil wuduk tuan-tuan, dia pisua kepala kat paip wayang. Macam mandi kayak terjun tu. Janganlah buat macam tu, sebab tuan-tuan akan kotorkan masjid, kotorkan surau. Sebab bila ada ayak yang berimpun atas kepala, maka apa yang akan berlaku adalah ketika tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan nak sujud dan sebagainya, dia akan membasahkan kapet. Bila tuan-tuan basahkan kapet, maka dia akan jadi bau hapak. Cara tak langsung tuan-tuan akan merosakkan kecantikan ataupun kebersihan daripada tempat solat kita. Ambil ala kadar lah, ambil ayak tu genyih gini. Kalau tanya saya, ambil, masukkan di antara celah-celah rambut ni, masuk macam tu, di belakang ni buat macam ni je. Kalau guru saya sebut, dia kata apa? Ambil daripada depan sampai di belakang, tenyih di belakang ni, pusing balik. Boleh mana-mana dengan syarat 3 helai cover.
Sebab tu di sini berlakunya perbahasan boleh tak dye rambut. Dye rambut pula dye dengan alatan-alatan ataupun ingredient-ingredient sampai tak tembus rambut pada tak tembus ayak daripada tu, maka ketika tu wuduknya tidak sah. Bila wuduk tak sah, maka semayang tak sah. Betul hati-hati kalau mungkin ada kakak-kakak kita yang mungkin bohdai rambut dan sebagainya, hak laki pun tak kisahlah. Tolong ambil berat dalam bab ni. Nak warna rambut boleh lah ni, macam-macam saya tengok yang dah patuh syariah sikit, yang buatkan ayak ni boleh terkena daripada anggota-anggota wuduk dia. Nak warna rambut color merah, color oren, color hijau, color kuning, color biru, bubuh lah. Nak buat 7 color pun boleh. Sekben warna lain, ni warna lain, atas warna lain, belakang warna lain, tepi warna lain pun boleh. Dengan syarat ambil yang mana air boleh melalui untuk kena daripada anggota wuduk. Di antaranya rambut-rambut di atas kepala kita ni. Bukan kena rambut ni, kena melalui kulit kepala ni. Biar cover pada semua. Ada orang yang kita tengok loklak apa? Dia ni jenis cuai. Ambil wuduk ni tuan, dia ambil, dia ulap macam tu. Tuan-tuan, bila kata awak sampai loklak sampai perang tu, dia kata saja remuh. Pakai pomade hak mahal ni. Kalau boleh dipakai minyak rambut tuan, dia pakai hari ni, minggu depan rambut duk keras gitulah. Maka jangan duk buat perangai macam tu. Saya tengok ada orang yang dia takut remuh ni, dah buat dah 4 jam setengah nak berbetul oning remuh ni. Lepas tu dia kata kalau ambil wuduk ni duk sapu ni sekali rugilah remuh dia. Remuh tu akan jatuh, habis ni akan pomade tu akan rosak dan sebagainya. Maka hati-hati dalam bab tu. Wajib ke atas kita dalam bab mengambil wuduk, mewajibkan semua daripada anggota-anggota wajib dalam berwuduk, di antaranya bahagian muka, yang kedua tangan, yang ketiga atas kepala, dan yang keempat kaki. Dia kata ustaz mana kumuk? Ustaz mana yang lain? Ustaz mana lagi yang bentuk-bentuk yang lain ni? Dia kata kumuk tak ada, basuh telinga tak ada. Pergi mana ni? Yang tu adalah anggota-anggota sunat. Baik khatinah makngah baik. Letih sikit, minta maaf semalam tak tidur langsung. Pagi tadi sempatlah tidur sekejap, sekitar 12 saya jaga. Sebabkan bila video semalam kan Allahumma salli video semalam viral teruk. Lepas tu pagi hari ni saja dekat total dari beberapa video, beberapa page yang diviralkan tu dah 3-4 juta view. So banyaklah, ada orang tanya soalan, ada orang yang bergaduh dan sebagainya. Sedangkan kita buat video tu adalah untuk nak bagi manfaat kan. Saya pun tak ada kepentingan, saya tak terlibat dengan tabligh, tapi saya cemburu apa yang mereka buat. Mereka boleh Islamkan ramai orang. Nikmat gila tuan-tuan. Wallahi saya alhamdulillah seumur hidup saya Allah izinkan ada 49 orang yang pernah saya Islamkan. Dan saya sendiri yang ajar mereka syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tu saya sendiri ajar. Nikmat itu lain tuan-tuan. Memang penat tuan, penat. Saya bila semalam balik sampai pukul 12 tengah malam di rumah. Lepas tu duk jawab-jawab, ramai orang duk tanya soalan. Ni termasuk soalan-soalan yang berbentuk fiqh, soalan bentuk. Jadi memang sampai ke subuh tadi, ke 7 lebih, kat pukul 8 baru boleh tidur. Saya tidur sampai pukul 12, bangun, selesaikan urusan anak-anak apa semua. Lepas tu bantuan kan kita buat untuk urusan bantuan untuk orang yang susah kan. Ada lebih kurang 20 orang yang kita transfer, bagilah seorang 100, ada 150 yang betul-betul memerlukan. So memang penat lah tuan. Agak penat sikit. Minta maaf kalau mengganggu tuan-tuan lah. Doa lah doa. Orang kata buat fatrah ni orang duduk saja. Saya kata tak apalah, ada orang yang boleh duduk saja, duduk. Pada saya insya-Allah mudah-mudahan saya tengok depan mata Allahumma salli alaihi, saya tengok depan mata macam mana almarhum Ustaz Murtada sebelum dia meninggal kan tuan. Dia memilih untuk dia tak rehat pun tuan. Hatta hari yang dia balik daripada umrah, waktu dia balik daripada umrah tuan-tuan, dia sampai di airport tengah hari, ayahanda saya pergi ambil di airport. Waktu nak balik tu tuan-tuan, dia terus tak sampai rumah pun. Beg, pakaian umrah apa semua tu ada, dia terus pergi forum. Kalau kita tengok awak dia arwah ni macam beria sangat kan, dia atok jadual ni sehari 4-5 kuliah 1-4-5. Memang penat gila. Saya forum dengan dia tu sampai ke waktu forum tu dia pernah tertidur tuan. Letih sangat ni waktu tengah forum, waktu saya bercakap, saya panel,
pertama, dia panel kedua. Lepas tu ada seorang moderator, imam masjid di balik pulau. Tu forum live lah saya dengan almarhum Ustaz Murtada. Waktu dia bercakap tu, saya bercakap. Waktu saya bercakap tu dia boleh terlelap. Sebabkan mungkin terlalu penat lah. Tak apa insyaAllah. Tak apa. Doa lah, doa semua insyaAllah. Tak apa, boleh. Khatinah Makna, Maimun Aziman, insyaAllah. Hartini binti Muhammad Saleh, terima kasih banyak. Tak apa insyaAllah, tak ada masalah. Mudah-mudahan insyaAllah kita rehat kat sana nantilah. Mudah-mudahan. Baik, yang pertama tadi bersuci daripada hadas adalah dengan mengambil wudu. Nanti kita akan masuk pada bab yang mana detail menceritakan tentang berwudu. Nanti. Tapi sekarang ni kita maklum dulu. Yang pertama berwudu dan bersuci daripada hadas ni ada 3 cara. Yang pertama berwudu, yang kedua dengan cara mandi. Dengan cara mandi dia akan memberikan kesegaran daripada bersuci daripada hadas. Sebab tu mandi, kita orang Melayu seelok-eloknya kalau boleh mandi sehari 2 kali. Kalau di tanah Melayu dengan cuaca kita. Tetapi berbeza pada negara-negara yang bermusim sejuk. Kita ni cuaca kita, iklim kita ni kira, kalau tanya saya secara peribadi, Allah izinkan alhamdulillah lebih daripada 20 negara lebih dah saya travel. Sejuk, panas, macam-macam cuaca. The best cuaca adalah cuaca di Malaysia. Seluruh 20 negara lebih saya travel ni, yang paling best Malaysia. Cuaca dia panggil just nice. Tak sejuk sangat. Ada ketika panas-panas lah. Okey lah. Cuma mungkin kesesuaian saya rasa Malaysia di antara yang okey. Cuma kalau nak cuaca yang just nice tu macam kalau Malaysia pun Cameron Highland, dia best lah cuaca macam tu. 20 tak mau sejuk sangat tak leh tuan. Waktu duduk di Mesir, cuaca pernah sampai 0 ataupun 1. Waktu tu ya Allah tuan-tuan, kalau bangun pagi ni tuan Allah, kalau contohlah bangun jaga-jaga nak terkencing, nak terberak, aduh jam tuan-tuan, rasa jam. Rasa ya Allah nak buat macam mana ni, mendengung tengok pep ayat Ustaz. Lepas tu negara-negara yang musim sejuk, maka ke atas mereka tak perlu untuk mandi setiap hari. Biasanya negara-negara Arab ni, angin mereka ni bukan angin yang macam kita. Dia panas dia tu bukan panas yang macam kita. Panas kita ni berpeluh, panas mereka kadang-kadang tak peluh. Macam biasanya di sana baju dia tak berbau sangat. Maka dia tak berpeluh ni, tak bau macam kita. Kalau kita tuan-tuan mau tak mandi 2 hari melelong orang. Kalau kita tak mandi 2 hari, sehari tak mandi pun jadi belengah dah. Maka mengikut daripada keadaan tempat yang kita, uruf tempat yang kita duduk. Maka di Malaysia kalau tanya saya, sebaik-baiknya mandi 2 kali sehari, pagi ataupun petang. Tu depa buat main mitos, dia kata apa? Mandi malam tak boleh Ustaz, paru-paru berayak. Saya tanya dengan kawan-kawan doktor, dia berkata tak ada Ustaz. Istilah paru-paru berayak ni tak ada dalam teori perubatan moden. Cuma dia kata banyaklah benda-benda yang kalau boleh dielakkan, elak. Cuma berdasarkan daripada hadis Nabi SAW, tuan-tuan tulis ni satu amalan. Berdasarkan daripada hadis Nabi SAW, mandi waktu yang paling baik bila? Teka, mandi apa waktu yang paling baik sekali mandi waktu mana? Waktu sebelum subuh. Waktu yang paling baik untuk mandi adalah waktu sebelum subuh. Kalau boleh cuba usahakanlah. Cuba usahakan. Bala ada dalam satu kitab, orang yang sentiasa mandi sebelum subuh ni, maka akan dipelihara daripada wabak ataupun bencana-bencana penyakit-penyakit. Eloklah waktu-waktu wabak ni. Waktu-waktu wabak ni cuba amalkan sebelum subuh tu, bangun mandi, semayang subuh, lepas tu buatlah apa-apa aktiviti sat, lepas tu lena-lena lah. Tapi kalau boleh waktu sebelum subuh tu cuba usahakan untuk kita mandi. Mandi pula janganlah mandi yang terlalu lama sesemua pula, kan? Mandi dengan kadar yang biasa. Jangan pakai air yang terlalu sejuk dan jangan pakai air yang terlalu panas. Itu sunnah. Sebaik-baik waktu mandi di antara adalah waktu sebelum subuh. Yang ketiga, cara nak bersuci daripada hadas adalah dengan bertayamum. Bertayamum. Allahumma salli ala sayyidina, mandi malam lagi fresh sebelum solat.
Solat sunat pagi, betul. Kak Ina ni bukan saya nak angkat Kak Ina, tapi Kak Ina di antara orang yang saya kenal, guru saya juga, sahabat baik saya, kakak saya. Kak Ina Saimi ni di antara orang yang pernah dia buat satu challenge dalam kami semua 90 hari tak pernah tinggal tahajud. Ni bukan nak angkat siapa-siapa, bukan kita nak bagi dia riak, saya nak cerita tuan-tuan bahawa ada lagi orang, kalau tuan-tuan nak kata tuan-tuan sibuk, Kak Ina ni sibuk. Tuan-tuan tengok Kak Inas Saimin tu, follow sahabat saya, guru saya dan kakak saya. Dia pernah buat challenge 90 hari bangun tak pernah tinggal solat tahajud. Memang saya ke laut lah. 2-3 hari okey, 4 hari ke-4 ke laut kita kadang-kadang. Tapi dia di antara orang yang mampu buat. Walhal dia adalah founder, dia adalah orang yang berniaga, dia ada kilang OEM, kilang untuk buat produk-produk untuk orang ni. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau boleh tuan-tuan follow Kak Ina ni, bagus. Maka boleh tak? Maka Kak Ina sebut, dia kata mandi malam lagi fresh sebelum solat. Maksudnya sebelum bangun qiyamul lail tu sebaiknya bangun dan terus mandi. Maka dia akan rasa fresh. Satu, dapat pahala bersuci daripada hadas. Yang kedua, dapat pahala untuk kita bangun beribadah dalam keadaan yang tidak mengantuk. Baik. Macam saya ni tengok mengantuk terus, bengak 2-3 kali ni. Sebab tidur baru 3 jam. Semalam tidur 3 jam lebih. So memang tadi petang mandi. Ni jadi dia jadi hang. Sebab kacau kan, waktu tidur ni kacau. Habis kan. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Dan bersuci daripada najis pula adalah dengan cara menghilangkan najis yang ada di badan, di pakaian dan di tempat. Baik, gini. Bila masuk dalam soal najis, disebut dalam kitab Zain At-Talib. Dia kata apa? Dalam jilid yang pertama, muka surat yang ke-7, dalam kitab Zain At-Talib, dia kata apa? Nak menghilangkan najis, ada 3 benda yang kena selesaikan. Yang pertama, najis itu mestilah diselesaikan di tubuh badan. Di badan kita mesti kena selesai, mesti kena habiskan, mesti kena buang daripada tubuh badan. Apa makna di tubuh badan? Daripada berak, kencing dan sebagainya. Najis-najis yang bersangkut dengan tubuh, maka harus diselesaikan daripada tubuh. Dengan cara mana? Dengan cara tadilah, mungkin dengan cara mandi atau bersihkan, dibasuhkan sampailah betul-betul selesai. Kalau buang air kecil, ni dengar bagi elok. Kalau buang air kecil, kencing. Contohnya kalau kencing, diajarkan menjadi sunat kepada kita. Yang pertama, tu kata Islam ni, sempurnanya Islam sampaikan cara nak kencing berak pun diajar. Bermula daripada nak masuk bilik air. Langkah kaki mana pun Islam dah ajar. Langkah kaki mana tu pun Islam dah ajak dah. Yang pertama, kalau nak masuk bilik air, mula kaki mana tuan? Masuk dengan kaki kiri. Masuk masjid kaki kanan. Masuk bilik air kaki kiri. Kenapa kaki kiri? Ada orang pertikaian, dia kata, Ustaz, kenapa nak kena hadis 40 tak mula lagi, kita akan mula lepas ni. Kenapa dimulakan dengan kaki kiri? Nak masuk bilik air ni, kenapa kena kaki kiri? Balas je lah kaki kanan. Kau nak masuk dua kaki ke? Maka mereka buat kajian. Kenapa nak masuk bilik air? Kena masuk kaki kiri. Di antaranya, mereka buat kajian. Manusia ni Allah jadikan, kalau kita masuk bilik air, sinonimnya, kebiasaannya bilik air ni dia lincin. Kalau Allah takdirkan nak jatuh, maksudnya kita pun masuk. Contoh ni, Ni Allah SWT, ni bilik air kita ni. Ni pintu nak masuk ni. Kita pun berjalan, nak masuk. Maka kita masuk dengan kaki kiri dulu. Kalau Allah takdirkan bilik air ni lincin, yang mungkin kita akan geleceh. Ataupun orang Kedah panggil, lincik dia panggil apa? Tomoy, orang panggil apa? Orang Kedah punya datang apa lah? Kalau masuk jatuh ni panggil apa? Jatuh lah, senang jatuh lah. Rakyat Merhaim punya bahasa. So dia masuk, kalaulah nak tergelincir tadi ni, nak terjatuh, maka kalau masuk dengan kaki kiri dulu, biasanya kaki kanan ni dia cepat untuk tindak balas agar meminimalkan kejatuhan. Sama ada dia stabilize ataupun dia meminimalkan kejatuhan daripada tubuh menanggung sakit. Mereka buat kajian. Tu kata Mak Saleh ni, ya Allah,
Bila dia tengok je Islam ajak, pop dia buat kajian. Dia tengok Islam ajak, pop dia buat kajian. Dia tengok Islam ajak, pop dia buat kajian. Ni memang mereka punya, mereka try masuk ke kanan. Bila ke kanan lincin, walaupun dia ini adalah orang yang dominan kanan, bila masuk je kaki kanan, kalau berlakunya lincin ataupun nak jatuh, biasanya kaki kiri dia tak sempat untuk nak stabilize. Sampai peringkat macam tu, sekali Islam ajak. Baik, bila dah masuk beli ayat, macam mana nak kencing, nak berak, Islam ajak juga. Nak kencing ataupun nak buang hadas kecil ataupun hadas besar, nak berak ataupun nak kencing, cara duduk pun diajar. Duduk macam mana? Duduk dalam keadaan diberatkan belah kiri. Gini. Nak tunjuk kat tuan-tuan pun nampak uduh sangat pula. Nak kencing, nak berak pun nak kena ajak kan. Tapi ni Islam ajak. Maksudnya, tuan-tuan masuk, ni kaki kiri ni, kaki kiri ni. Saya bagi perumpamaan. Ni kaki kiri, ni kaki kanan. Dua ni. Ni kaki kiri, ni kaki kanan. So, tuan-tuan pun duduk. Dalam keadaan duduk nak kencing ataupun nak berak ni, diberatkan. Ni, tuan-tuan ni. Ni kaki kiri, ni kaki kanan kan. Dah duduk cangkung. Diberatkan belah kiri. Gini. Maksudnya, kita punya, ni grip kita ni, kiri tu jenis-jenis. Maksudnya, angkat sikit belah kanan ni, kira bagi stabilize kita belah kanan, sikit alignment tu belah kanan naik, dan kiri direndahkan. Maka dia akan buatkan apa? Maka di situ Islam ajak sampai peringkat macam tu. Sebab apa? Nak memudahkan untuk kita, dia panggil apa? Nak memudahkan untuk nak kencing dan berak. Sampai macam tu sekali tentang Islam ajak, subhanallah. Tu kata hebatnya Nabi SAW. Sayangnya Nabi kat kita. Tuan-tuan, kita sayang ke anak kita. Kita tak ajak sampai berak nak kencing. Adik alo nak berak tu, masuk berak kaki naik sikit nak. Ada tuan kita ajak tu. Tak tuan. Walhal tu anak kita. Tapi Nabi SAW, Nabi SAW ni sampaikan nak kencing, nak berak pun Nabi ajak. Baik, dia kata Ustaz, macam mana kalau jenis tandas duduk? Saya tuan-tuan memang tak lepas pi tuan. Tandas duduk saya abang tuan-tuan memang jam, tapi tu dia takkan nak cangkung orang tu nampak uduh sangat. Jadi biasanya khadar lah kalau nak kencing, nak berak, kalau tempat-tempat macam tu. Ada jadi masalah tuan-tuan. Itulah kata barat ni dia cari dia tak bagi Islam kencing ataupun berak dalam keadaan yang betul, dia buat tandas duduk macam tu. Dia tak puas hati. Bila orang Islam tu lah, dia buat apa? Dia buat kencing berdiri pula. Dia buat tempat kok kencing berdiri tu kan. Tuan-tuan, bahaya sungguh. Siapalah yang gatal duk buat. Lepas tu yang kita herannya orang Islam pun duk pergi turut dan ikut. Jadi bila kencing berdiri, apa akan berlaku? Maka akan hilang suci disebabkan mungkin merecik pada kain dah seluar dan sebagainya. Yang terbaru saya tengok, mereka keluarkan satu produk untuk perempuan kencing berdiri. Ni kata, ya Allah, kita pun tak boleh nak fikir. Otak, tuan-tuan, jadi macam sesi otak tak boleh nak bersambung kan. Dia bagi alat untuk perempuan kencing berdiri. Hampa jangan cari pula, hampa cari dosa. Hampa cari dalam ni, aku katok hampa. Ni 400 orang ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ni ada 400 orang ni tuan. Saya abang ada satu alat yang orang buat untuk orang perempuan kencing berdiri. Tak boleh, tolong jangan nak buat. Sebab Islam ajak, mesti ada sebab. Kenapa nak kencing, nak berak itu kena duduk dalam keadaan sekian-sekian. Sebab ada dari segi, satu dari segi kesihatannya, dari segi kebersihannya, dari segi lawasnya, semua ada. Lepas tu dia kata, dekat kita ni, Masya Allah, dia kata apa? Di Singapura, tak ada dah kencing, tak ada dah toilet yang jenis, tak ada toilet jenis cangkung. Tu masalah kan. Sebab tu kalau boleh di rumah tu, kau pergi dekat Johor, nanti habis ni kau cari. Tidak pun korek lubang korek lubang depan rumah tu buat tandas tu, beda nak cangkung. Sebab apa? Sebab nak memudahkan untuk kita dari segi kedudukan. Kitab apa ustaz ni? Kitab Safinatun Najah, kitab fiqh. 400 orang ni minta bantuan untuk share, sambil-sambil kita ajak lagi. Malam ni kita try buat rekod dekat tuan-tuan, bagi 1000 orang. Boleh tuan? Bantu saya, kita bagi share, bagi ramai lagi dapat manfaat. Maka Islam ajak sampai dengan sekecil-kecil benda, nak masuk beli ayat pun ada cara, sampailah nak duduk kedudukan yang macam mana pun diajar. Dan selesai daripada kita dah kencing ataupun berak, nak kena buat apa? Selepas kita kencing berak, diajarkan kita dengan cara berdehem ataupun batuk. Buat dengan isyarat macam tu. Untuk apa? Nak bagi lawas betul-betul kadang-kadang daripada saki baki tu. Kalau bagi yang lelaki biasanya pada
Ni macam lok-lak sikit. Tapi tuan ingat, bila kita mengaji kitab fiqh, tolong berlapang dada. Jangan duk buat otak biru sangat. Kita dah bagi clear dah. Sebab biasanya pada mungkin kita punya alat kemaluan, ni bila kita kencing, bila tidak berdehem, masih ada air yang duduk di bahagian kita punya kemaluan tadi. Maka dengan cara berdehem, kita nak tekan dia keluar semua. Sama ada kita berdehem ataupun batuk. Ataupun sebab tu bila kita bagi saya tandas duduk amat-amat membantu kerana masalah tu. Ya, bagi pada orang yang berumah tak ada masalah lah. Memang saya pun di rumah memang kita buat 2 tandas. Di rumah tok saya, sebabkan tok saya dah uzur umur 80 lebih, kat 80. So memang tandas dia the only way adalah dengan cara duduk lah. Sebab tu kata yang ni benda yang tak wajib. Bukan wajib, cuma Islam ajak sebagai panduan. Bila sebut panduan, tuan-tuan tak buat pun tak berdosa. Tak berdosa. Untuk nak bagi lawas, pastikan lepas ni berdehem ataupun batuk. Ataupun buat agar dia keluar sampai habis. Saya bila anak saya nak kencing, saya ajak anak saya nak kencing. Saya bawa masuk depan bilik air, ajak dia cara kencing duduk dan sebagainya. Bila mereka kencing, saya ajak Fatih, Faris ataupun Fahim yang paling kecil sekarang. Saya ingat lagi 2-3 hari lepas saya ajak dia cara nak kencing yang betul. Tak buat ibu tak tulis buku cara kencing yang betul. Tapi saya ajaklah anak kan, sebab benda tu penting kepada kesucian dia. So dia masuk, bila saya ajak dia, okey Fahim, dah habis dah kencing, dah habis dah. Dia kata habis dah balik. Dia baru umur 2 tahun. So saya pun kata, okey Fahim, ikut balik, buat macam ni. Dia duduk tengok. Sebab biasanya dalam normal hidup dia, kalau saya buat tu saya marah. Dia macam, Walid marah dia ke? Alamak. Patut hati-hati dalam parenting education kita kepada anak, semua tu ada isyarat. So saya kata tak. Okey, jangan buat ehem-ehem, buat macam ni. Buat batuk. Betul tak ada anak saya kata, dia kata Walid tak sihat ke, nanti ambil ubat. Ajarkan sampai peringkat macam tu. Boleh tak tuan-tuan? Juga ke saya pernah dengar dalam TV untuk perempuan tak sesuai. Dia janganlah sampai berdehem dengan cara yang kuat. Cuma saya belajar dalam kitab fiqh, orang perempuan pun kalau boleh buat berdehem tu, cuma jangan sampai menimbulkan suara sebab boleh jadi fitnah. Ataupun mungkin buat batuk je sikit. Just sekadar nak kita bagi lawas keluar sampai habis. Cuma pada orang lelaki memang ada masalah sebab nak bagi kadang-kadang dia sangkut di antara ruangan kemaluan tadi. Bila tidak lawas semua habis, maka sat lagi bila dia dah bangun apa semua sambil dia berjalan, mungkin yang ni baru akan menitis keluar. Bila menitis kena dekat seluar walaupun titik 2 titik, maka dah akan jadi najis. Sebab tu ingat dalam Islam dia ajak sampai sedetail-detail benda. Maka yang pertama, menghilangkan najis yang ada di badan. Bersuci daripada najis ni yang pertama, hilangkan najis yang ada di badan kita ni. Kena bersihkan. Yang kedua, menghilangkan najis yang ada pada pakaian. Contohnya, kalaulah seluar kita terkena daripada, mungkin kita tengah-tengah kencing tu rasa ada air yang dia panggil apa, merecik. Kita nampak pula, maka kena bersihkan. Melalui dengan air, dah sampai tak ada bau dan tak ada nampak dah bekas tu, barulah boleh. Sebaiknya dengan cara basuhan. Dengan cara basuhan pula, tolong hati-hati. Kadang-kadang mungkin dengan cara basuhan, dengan cara basuhan mungkin jangan campur baju anak-anak dengan kita. Contohnya anak-anak yang kencing tilam, jangan campurkan dengan yang pakaian kita. Contohnya tuan-tuan masukkan baju anak-anak sekali, kemudian masukkan baju kita. Baju kita tu dah bila dia blend sekali dalam tu basuh, najis anak tu berpindah pula kepada baju kita sebab tanpa daripada bilasan yang betul. Maka asinglah basuhan anak dan basuhan baju untuk kita. Apatah lagi kalau baju-baju yang melibatkan baju solat. Sebab tu dalam Islam menjadi sunat pada tuan-tuan yang di rumah, jadikan ada satu ruangan solat yang khusus. Kalau boleh. Ni tak wajib. Cuma kalau boleh bagi ada satu ruangan solat yang khusus. Bagi ada buat macam mihrab sikit ke, sikit beli alatan tu bagi nampak sikit ke, okey dah.
Bagi nampak Allahumma salli sama bagi ada tempat solat yang khusus. Jadi anak akan menghormati itu adalah tempat solat. Jadi dia tak akan main nak guling-guling dan sebagainya. Anak kena bawa benda tu agar dia rasa ibadah ni boleh buat di mana-mana. Ni fasa ni elok lah. 14 hari yang kita duduk berkurung di rumah. Malam esok cuba ambil pagi anak-anak duduk dengan mereka apa semua kan. Bila duduk dengan mereka sekali tu, kemudian habang kat mereka. Okey, mulai pada malam ni putusan yang ayah nak buat. Ini adalah tempat solat. Jadi semua tak boleh main di tempat ni. Kena explain kat dia. Sebab budak-budak ni diperlukan direction. Dia tak boleh, tuan-tuan tak boleh bagi arahan. Tuan-tuan duk pergi abang kat dia. Siapa pergi kat situ? Abah tibai, Walid tibai. Tak boleh. Tuan-tuan kena bagi tahu kat dia. Okey, mulai pada malam ni. Ni adalah tempat solat. Bila sebut tu solat boleh main tak? Tak boleh main. Nak main selain daripada tempat ni. Maka dia akan faham itu adalah direction yang berbentuk benda itu arahan. Tapi kita bagi guideline kepada dia. Panduan untuk dia tahu. So, mesti dibersihkan pada pakaian. Yang ketiga, haruslah bersuci daripada najis itu juga daripada tempat. Tempat yang kita nak semayang, tempat yang kita nak tempat tinggal kita harus dibersihkan daripada sekalian daripada najis. Sebab tu kalau boleh anak-anak yang dah 2 tahun, kalau dia pakai pampers tengok belok. Kalau pampers tu bocor kena basuh tempat tu. Sebab kalau lekat pada pakaian kita daripada tempat, maka disebut dalam kitab Zin At-Talib. Baik, kita akan tangguh dulu untuk kitab fiqh kita. Tanda takat ni dulu. Besok kita akan masuk pada hukum bersuci dan kita akan masuk pada syarat wajib taharah, tahap wajib bersuci dan juga alat-alat untuk bersuci. Esok seronok sikit sebab dia banyak teknikal sikit yang kita boleh sentuh. Jadi hari ni kita berhenti takat ni dulu untuk kita fiqh sebab kita nak kena baca kitab hadis pula. Baik. Kita akan menyambung bacaan kitab hadis kita. Boleh insya-Allah. Kita akan masuk pada kitab hadis yang ke-5.